Dalam kita melihat kepada lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Thailand, kerjasama dalam pelbagai bidang terutamanya ekonomi digital akan menjadi keutamaan lawatan. Bagi membincangkan mengenai peranan pertubuhan bukan kerajaan NGO antara kedua-dua negara juga penting. Bersama kita menerusi Google Meet ialah Presiden ABIM Faisal Aziz. Faisal, terima kasih kerana bersama kami di Buletin Awani jam ini. Faisal, kalau kita melihat bagaimana keakraban hubungan NGO Malaysia dan Thailand setakat ini sebelum kita pergi jauh kepada perbincangan ini. Baik, terima kasih Syahwani. Yang pertama, bila kita sebut tentang keakraban hubungan Malaysia dengan Thailand, sudah pasti kita tidak boleh menindakkan kepentingan NGO, khususnya NGO pelbagai agama. Kenapa? Kerana kalau kita lihat dalam konteks keagamaan, Islam dan Buddha ini ialah agama yang tertua di Asia Tenggara, yang mana mempunyai banyak ciri-ciri yang membentuk kepribadian masyarakat komuniti Asia Tenggara. Jadi bila sebut tentang Islam dan Buddhism itu, antara yang harus dititikberatkan ialah peranan NGO ataupun pertubuhan pelbagai agama yang melibatkan ABIM dan juga rakan-rakan kepelbagaian agama. Dia sebenarnya merajukkan kefahaman dan juga melanjutkan keseimbangan kesepahaman antara rakyat Malaysia dan juga rakyat Thailand khususnya. Dan juga Faisal, ingin juga kita lihat apakah faktor yang menjadi penghubung antara NGO, kedua-dua NGO Malaysia dan juga Thailand. Mungkin seperti ABIM sendiri, mungkin ada kerjasama ke dengan NGO di Thailand khususnya, kalau saya tidak salah mungkin di Bangkok itu sendiri atau di selatan Thai sendiri ke, Faisal? Baik, kalau dalam konteks masyarakat Muslim, antara yang mengikat ataupun yang menarik hubungan antara NGO di Malaysia dan juga di selatan Thailand ataupun di wilayah Thailand seperti Bangkok ialah tentang keagamaan. Sebagai contoh, saya fikir kalau boleh saya bagi contoh waktu sebelum COVID, kami telah mengajukan beberapa event secara proaktif dengan NGO Thailand, termasuk program benchmarking, iaitu program untuk kita berkongsi benchmark pencapaian pengurusan NGO cemerlang antara Malaysia dan juga Thailand. Dan ini didorong oleh sebab faktor agama dan juga kaum, iaitu kalau di wilayah selatan Thailand itu memang terlalu akrab dengan masyarakat Melayu di Kelantan dan Kedah serta Perlis. Jadi dia menjadi penghubung ataupun daya penarik. Termasuk juga NGO Islam seperti TIMSA ataupun YMAT yang berpusat di Bangkok. Jadi bila mana kita sebut tentang hubungan NGO ini, dia bukan hanya hubungan antara NGO ABIM, NGO Islam dengan wilayah selatan Thailand, tapi juga di wilayah Bangkok, atas banyak kepelbagaian. Dan juga yang tidak kita lupakan juga kepelbagaian faktor kejiranan, yang mana bagi kita bila sebut tentang negara jiran ini, sudah pasti kita tidak mahu hanya bersifat formal hubungan antara pemimpin Malaysia dan juga pemimpin Thailand, tapi kita mahu juga hubungan yang lebih erat antara pemimpin NGO yang mewakili juga segmen rakyat Malaysia dan juga pemimpin NGO di Thailand yang mewakili rakyat Thailand. Jadi kita sebenarnya lebih kepada people to people, bukan hanya G to G, tapi people to people. Jadi kita lebih memahami aspirasi kedua-dua negara, aspirasi rakyat on ground kedua-dua negara, apa yang kita mahukan, bagaimana kita nak mempererat kesepahaman antara Malaysia dan juga Thailand, insya-Allah. Baik, Faisal, ingin juga kita melihat kepada bagaimana dengan lawatan Datuk Seri Anwar yang kita tahu mungkin akan membincangkan perkara-perkara ini, ekonomi, jalinan kerjasama yang turut melibatkan NGO, tetapi juga pada selepas saja beliau tiba tadi pada pukul 1, beliau akan terus bertemu dengan komuniti diaspora Malaysia yang berada di Bangkok, iaitu dalam satu pertemuan di sana. So bagaimana peranan Datuk Seri Anwar dan juga peranan komuniti Malaysia, diaspora Malaysia di situ untuk orang kata merapatkan keakraban NGO dan kerjasama baik dari segi ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Baik, saya fikir yang paling utama kekuatan Malaysia, Perdana Menteri dan juga diaspora Malaysia di sana ialah untuk menjernihkan salah tanggap, salah faham ataupun Islamofobia ataupun salah tanggap terhadap Islam
oleh sebahagian segelintir komuniti masyarakat bukan Islam di Thailand. Sebagai contoh, kalau kita lihat isu konflik yang berlaku di wilayah selatan Thailand ini juga pasti akan mendorong lebih banyak perasaan-perasaan sentimen anti kepada Islam, sentimen Islamofobia. Jadi sebenarnya lawatan Perdana Menteri Malaysia bersama juga dengan diaspora Malaysia di sana ini sebenarnya dapat sedikit sebanyak menjernihkan salah tanggap ataupun rasa sentimen Islamofobia itu daripada mengakar di wilayah ataupun dalam kalangan masyarakat Thailand. Jadi itu yang saya fikir antara yang penting, kita membina satu naratif baru, kita membina satu imej baru, menjelaskan dalam konteks karakter watak Muslim itu untuk kita menolak salah tangkap terhadap pelbagai dakwah tentang ekstremisme dan sebagainya yang dikaitkan dengan Islam. Dan selain itu, sudah pasti saya fikir sebagai sebuah negara jiran, Thailand kita dapat lihat dalam konteks perniagaan atau dalam konteks bisnes ataupun industri, mereka ini sudah advance dalam industri yang bersifat climate resilient ataupun kita sebut teknologi hijau. Dan ia juga sebenarnya membuka ruang kepada diaspora Malaysia di sana untuk belajar, untuk kita upgrade tentang teknologi hijau yang boleh kita belajar daripada Thailand supaya isu-isu climate change atau isu perubahan iklim yang masih lagi mengakar di Malaysia dengan banjir tanpa unexpected hujan dan sebagainya, dapat kita tanggapi dengan teknologi hijau yang boleh kita belajar dengan Thailand di negara jiran kita ini. Baik. Faizal, mungkin kita berhenti rehat seketika, tetapi selepas ini kita akan bersama dengan Faizal bagi kita melihat kerjasama dari segi pendidikan dan pembangunan agama itu sendiri mengenai Islamofobik dan juga konflik, sedikit mengenai konflik Selatan Thai. Kita berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Bertemu semula, kita masih lagi membincangkan mengenai lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Thailand. Sudah pasti kerjasama dan pelbagai bidang ekonomi, pendidikan dan juga mengenai pembangunan agama itu akan dibincangkan kedua-dua pihak. Dan masih lagi bersama kita Presiden ABIM Faisal Aziz. Faisal, jika sebelum kita berhenti rehat, saya ada bertanyakan mengenai kerjasama mungkin dari segi pendidikan dan pembangunan agama. Seperti mana Faisal mengatakan tadi, kunjungan Datuk Seri Anwar itu juga mungkin membawa satu, orang kata menterjemahkan sesuatu kepada situasi ketegangan tentang agama dan sebagainya di sana, Islamofobik dan sebagainya. So, adakah wujud ruang kerjasama yang lebih mantap selepas ini jika melihat kepada lawatan kerja Datuk Seri Anwar? Baik, ya, saya yakin yang pertama kalau kita lihat dalam konteks ruang penyelesaian konflik di wilayah selatan Thailand, kita menyambut baik pelantikan baru Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin, Presiden Tentera, yang saya fikir akan membuka ruang yang lebih baik dalam konteks untuk memastikan rundingan damai di wilayah selatan Thailand itu dapat berjalan dengan lebih baik selepas ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi kita yang paling penting ialah bagaimana kita menghargai kepelbagaian dan perbezaan. Bila kita sebut tentang wilayah Asia Tenggara, wilayah bumi Suvarnabhumi ataupun bumi emas tanah Melayu, Malaysia dan juga Thailand ini memang diciri-cirikan ataupun dibina dalam konteks ketamadunan Islam dan juga Buddha selain Hindu. Jadi ini adalah merupakan kepelbagaian yang sebenarnya menjadi asas kepada hubungan yang baik antara Malaysia dan Thailand. Bagaimana kita melihat perbezaan itu dihargai dan bagaimana kita menjadi jambatan untuk kita mencari penyelesaian terhadap konflik antara agama yang berlaku. Baiklah, ingin juga kita melihat adakah pandangan Faisal sendiri, adakah Malaysia sudah melaksanakan sepenuhnya tanggungjawab sebagai pengantar damai isu pertelingkahan kalau kita tahu di Selatan Thai ketika ini? Saya fikir banyak lagi yang harus dilakukan. Okey, sebelum kita pergi ke rundingan damai, saya tak setuju juga tentang apa yang diaspirasikan oleh warga Muslim di sana. Satu bagi kita penting kalau kita nak sebut tentang rundingan damai ini, perlunya penglibatan NGO. Sebab sebagai contoh, NGO Malaysia yang terlibat aktif memberi bantuan bimbingan kepada masyarakat Islam di selatan Thailand ini, mereka mengetahui aspirasi, harapan
yang dimahukan oleh warga Muslim di Selatan Thailand. Saya fikir dua perkara asas, iaitu yang pertama kebudayaan dan yang kedua pendidikan. Bila sebut tentang pendidikan ini, saya fikir sebagai contoh, ABIM kita mengajukan banyak program-program bersama dengan Pertubuhan Anak Yatim, Yayasan Pendidikan, Ayata dan sebagainya. Yang mana kita sebenarnya melihat terdapat gap yang besar dalam konteks pendidikan ini antara wilayah Selatan Thailand dan juga wilayah Bangkok. Itu yang pertama. Dan yang kedua dalam konteks kebudayaan, ini tadi yang kita sebut, kebudayaan, bagaimana kita menghargai perbezaan antara Islam dan Buddha. Bagaimana juga negara Thailand itu menghargai perbezaan budaya. Bagaimana budaya Melayu itu juga dihargai di Thailand. Jadi umat Islam di wilayah Selatan Thailand ini yang etnik yang Melayu itu dihargai kebudayaannya, agamanya juga dihargai, dan mereka ini mendapat layanan yang lebih baik dalam konteks pembangunan, ekonomi dan sebagainya. Jadi ini boleh diterjemahkan kalau NGO dilibatkan bersama. Sebagai contoh, setidaknya sebagai pemerhati bebas dalam rundingan damai antara Malaysia dan juga Thailand untuk menyelesaikan isu wilayah Selatan Thailand ini. Mungkin juga kita melihat mungkin seperti mana Faisal katakan, NGO boleh dilibat uruskan sama, maknanya terlibat secara langsung dalam perdamaian konflik tersebut, dan ini mungkin juga satu pendekatan menang-menang untuk semua pihak. Mungkin cadangan Faisal, penglibatan NGO itu, yang mana saya sudah tahu, sudah pastinya ABIM juga terlibat secara langsung dalam seperti mana yang Faisal katakan, terlibat dalam kerjasama pendidikan, pembangunan agama dan sebagainya. Mungkin adakah Faisal melihat ini pendekatan menang-menang untuk melibatkan NGO dalam menyelesaikan atau perdamaian konflik tersebut? Ya, sebab bagi kami, bila sebut tentang rundingan damai, dia ada beberapa level ataupun tahap. Ia adalah merupakan tahap antara pimpinan negara dan negara, dan juga tahap antara mungkin tentera dan tentera. Kita juga hari ini, bila mana adanya latihan Tan Sri Zulkifli, bekas Panglima Angkatan Tentera, maksudnya dari segi struktur keneteraan itu sama juga dengan Jeneral Wang Lok. Jadi itu layer-layer yang ada. Tapi bagi kita yang asas yang harus dimasukkan juga ialah asas layer antara rakyat dan rakyat. Jadi satu yang bagi kita penting untuk dilibatkan NGO, untuk dilibat uruskan, untuk kita beri pandangan, dan juga setidak-tidaknya kita diiktiraf sebagai pemerhati bebas. Kerana kalau saya nak kongsikan juga apa saja yang berlaku di Thailand itu, rakan-rakan kami ABIM di negeri Kelantan, Kedah akan cepat dapat maklumat, panggilan dan sebagainya untuk dapat untuk dirujuk, untuk ditanya dan sebagainya. Jadi isu rakyat dengan rakyat ini lebih dekat dengan kita, level ataupun layer lapisan rakyat dengan rakyat lebih dekat. Kalau dan itu yang lebih memudahkan rundingan itu kalau adanya penglibatan sebagai pemerhati bebas dan sebagainya oleh NGO. Baik, akhir sekali Faisal, ingin juga kita melihat bagaimana dengan selepas orang melihat kepada lawatan ini, dan selepas itu looking forward, bagaimana Faisal melihat kerjasama baik dari segi NGO dan ABIM sendiri kepada aspek pendidikan dan pembangunan agama di selatan di Thailand dan juga Malaysia. Baik, kita boleh membuka satu lembaran baru. Yang pertama, bila kita sebut tentang rundingan damai, ia adalah satu proses. Tapi dalam sama kita juga berperanan untuk memberi pendidikan tentang menghormati perbezaan. Kita memberi dorongan tentang bagaimana agama itu adalah sesuatu yang berbeza, yang sedia ada, yang tidak harus menjadi konflik tidak harus menjadi sumber kepada konflik, tapi ia menjadi satu elemen penyatuan antara masyarakat. Dan dalam hal sama yang tadi juga yang kita sebut, kita juga harus ada demand dalam konteks untuk memastikan rundingan ini berlaku. Bagaimana pembinaan agama Islam itu dihormati di Thailand, kebudayaan Melayu itu dihormati di Thailand, dan juga taraf ekonomi penduduk masyarakat Islam di wilayah Selatan Thailand itu juga diangkat. Jadi ini antara ciri-ciri ataupun antara root cause, faktor utama akar yang boleh menjayakan perpaduan antara wilayah Selatan Thailand dan juga wilayah Bangkok itu sendiri.
Terima kasih Presiden ABIM Faisal Aziz. Baiklah, Buletin Awani berehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini.